Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Jadi kita start insya-Allah. Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat yang ke-53 ya tuan-tuan. Silakan. Silakan tuan-tuan siapa yang baru masuk. Kalau tuan-tuan ada janji dengan kawan-kawan di grup WhatsApp, boleh WhatsApp mereka, boleh WhatsApp di grup masing-masing bagi tahu. Kita akan start sekejap lagi insya-Allah. Silakan cepat masuk. Hari ini kita bahas ayat yang ke-53 tuan-tuan dari surah Yasin insya-Allah. Silakan cepat masuk. Silakan cepat masuk. Silakan cepat masuk. Tolong share di grup insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan sahabat-sahabat kita semuanya untuk untuk dapat manfaat daripada program kita insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan cepat masuk insya-Allah. Kita akan mulakan sebentar lagi. Silakan insya-Allah. Tuan-tuan yang baru masuk, tolong share di grup FB di FB masing-masing dan siapa-siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan cubalah masuk dalam grup-grup kawan-kawan, grup surau ke, ajak dia orang join, siapa-siapa yang berminat untuk faham bahasa Arab Al-Quran ni. Silakan. Siapa yang tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa, ini untuk pelajar barulah yang baru join kita hari ni. Tuan-tuan, kita akan share skrin yang saya tengok, skrin yang sama juga tuan-tuan akan tengok di handphone tuan-tuan ke di laptop tuan-tuan. Jadi ada ayat Quran semua di sana, so tuan-tuan kalau tak ada Quran di tangan pun tak apa, insya-Allah boleh. Siapa yang belum download kita punya kamus Al-Furqan boleh download di www.ustaznasar.com. Ustaz Nasar tu satu bersambung USTAZNASA. Kamus Al-Furqan tu memang sesuai untuk sistem kita, dia synchronize. Dia bukan macam Quran biasa yang lain. Ayat dia samalah, tak ada beza, cuma kita panggil, cuma dia punya cara penyusunan, penyesuaian tu sesuai dengan konteks pengajian kita bahasa Arab yang mana tiap-tiap kalimat tu di bawahnya ada terjemahan dan tulisan yang kalau perkataan itu bersambung kita akan pisahkan dia dengan warna. Kadang tulisan bahasa Arab ni tuan-tuan di 3 perkataan tapi dicantumkan jadi satu tau. Jadi bila dicantum dari satu, tuan-tuan tak tahu sebenarnya tu 3 kalimat yang berasingan gitu. So tuan-tuan yang belum yang ada janji dengan sesiapa untuk join kelas kita, boleh text mereka sekarang, kita ada time lagi. So bolehlah kita mulakan slow-slow kita sama-sama baca Ummul Kitab surah Fatihah, kemudian kita doa, kemudian kita bahaskan ayat yang kita janjikan hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Yang mana pada hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-53 dari surah Yasin, tuan-tuan. Seperti biasa untuk pelajar baru, saya cuma nak bagi tahu format pengajian kita mudah saja. Mula-mula kita akan baca ayat tersebut, ya, pastikan tuan-tuan tengoklah, ya, ataupun kalau tuan-tuan nak ikut bacaan pun boleh, alhamdulillah. Yang keduanya, saya pastikan tuan-tuan faham makna ayat tu dari sudut terjemahan dia, ya, kemudian baru kita tengok penafsiran dia. So penafsiran ni kita akan mungkin kadang-kadang kaitkan dengan ayat sebelum ataupun ayat selepas, kan. Di hujung nanti baru kita ambil secara teknikal, teknikal nahwu bahasa Arab, apa yang terdapat dekat dalam ayat yang kita bahaskan pada hari tersebut. So dalam konteks hari ini kita bahaskan ayat surah Yasin ayat yang ke-53. So kita baca sama-sama dulu, tuan-tuan. Yang tak ada kamus di tangan pun tak apa, yang tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa, sebab kita akan share screen dengan tuan-tuan nanti, insya-Allah, ya. Okay, ni yang tengah ni, tuan-tuan. Sebentar, ya. Ni ayat yang tengah ni, 53. Nanti saya besarkan ni. In kanat illa sayhatan. Okey, saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun, kata Allah, ya. So kita cuba kita pisahkan, nanti saya besarkan tuan yang risau. In kanat illa sayhatan wahidatan, ni kita consider sebagai rangkap yang pertama. Jadi kita tengok makna dia secara terjemahan, ya. Fa idahum jami'un, kata Allah, ya. Ni kita consider sebagai rangkap kedua. Kemudian yang terakhir ialah ladaina muhdaruna, ya. Kita tengok rangkap yang pertama dulu, ya. In kanat illa sayhatan wahidatan, ya, tidak lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, ya, tidak lain ia adalah pekikan yang sekali saja, tidak lain ia hanya pekikan sekali, tidak lain melainkan ia hanyalah sekali pekikan, tu maksud dia, sekali pekikan ni maksud apa? Maksudnya ialah tiupan sangkakala yang kedua itu, kemudian fa idzahum jami'un, maka tiba-tiba mereka pun semua kumpul duduk sekali. Maka tiba-tiba mereka pun berkumpul sekali, ataupun mereka semua sekali berada di tempat yang sama, di padang yang sama, semua sekali, ya. Kemudian ladaina muhdarun, di hadapan kami mereka semua hadir. Di hadapan kami mereka semua dihadirkan, tu maksudnya. Ayolah sekali, ya, tuan-tuan dengar, ya. Tidak lain melainkan satu pekikan saja. Tidak lain melainkan hanya dengan satu pekikan saja tiba-tiba mereka itu berkumpul semua di satu tempat, tiba-tiba mereka semua berkumpul di satu tempat, di hadapan kami mereka dihadirkan, ya, di hadapan kami mereka dihadirkan, kata Allah, ya. Maknanya apa? Maknanya semua orang hanya dengan sekali pekikan saja mereka semua dibangkitkan. Tuan-tuan ingat tak sebelum ni, ya, Allah menceritakan kepada kita bagaimana mula-mula Allah ceritakan tentang semua mati dengan pekikan yang pertama, kemudian pekikan yang kedua. Pekikan yang kedua apabila ditiup saja trompet yang kedua, maka pada waktu itu dibangkitkan semua makhluk. Kalau tuan-tuan tengok dalam pertemuan kita sebelum ni, ya, orang yang dibangkitkan tu dia kata, alamak, celakalah kami, binasalah kami, kata dia. Siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami, maksudnya waktu tu mereka ni dimatikan, mengikut sebahagian pendapat. Antara tiupan sangkakala pertama dan sangkakala yang kedua tu, tuan-tuan, semua manusia dimatikan, semua makhluk dimatikan, dan ada pendapat yang mengatakan sebahagian besar daripada para malaikat juga waktu itu Allah merasakan kepada mereka kematian. Wallahu a'lam, itu sebahagian daripada pandangan. Yang mana ini kita dalam konteks manusia, tak payahlah cerita pasal malaikat. Manusia yang dibangkitkan pada waktu tersebut, dia bertanya, siapa yang bangunkan kami, siapa yang bangkitkan kami, alamak, binasalah kami. Sebab mereka telah pun melihat bagaimana tempat mereka dalam neraka nanti. Jadi mereka tahu neraka itu sudah semakin hampir kepada mereka apabila mereka telah dibangkitkan. Tu dia kata, siapa yang bangkitkan kami ni, maka binasalah kami, ya. Kemudian datang satu suara, inilah janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pengasih, ya. Dan para nabi itu benar apa yang telah mereka sebutkan sebelum itu, Jadi pada hari ini Allah Taala sambung, tuan-tuan,
waktu itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bangkitkan mereka in kanat illa sayhatan wahidatan. Tidak lain hanyalah dengan satu petikan, bukan dua, bukan tiga, bukan 10 tuan-tuan. Ini sekali petikan. Tak tahulah macam ni rupa bunyi dia tuan-tuan. Dengan sekali petikan saja semua mereka berada di satu tempat berkumpul. Fa idahum jami'un. Mereka berkumpul semua selonggok di satu tempat. Ladaina muhdarun kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi kami mereka itu semua dihadirkan. Di sisi kami mereka semua dihadirkan. Tidak lain hanya dengan satu petikan saja. Ya, tiba-tiba mereka itu berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba mereka itu dikumpulkan di satu tempat dan di hadapan kami mereka itu semua dihadirkan kata Allah. Ya. Okey tuan-tuan, itu makna ayat ni. Tuan-tuan dah tahu kan? Sekali petikan mereka berkumpul dan semuanya hadir di hadapan kami. Ya, faham kan ayat tu kan? Tapi sebenarnya apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam konteks ayat ini? Apa dalil dia? Apa yang dibawa oleh ayat ni? Yang pertama sekali tuan-tuan, ayat ni merupakan dalil lah. Dalil yang merupakan kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran tuan-tuan. Kepada orang yang beriman kepada Al-Quran, maknanya ini dalil bahawasanya ada tiupan sangkakala itu tuan-tuan. Ada tiupan sangkakala tu maknanya wujud. Kalau siapa tak percaya kepada tiupan sangkakala ni problem lah. Itu yang pertama. Ada tiupan sangkakala seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keduanya ada 2 kali tiupan. Kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat sebelum ni, tiupan yang pertama mematikan semua orang. Maknanya itu tiupan kali yang pertama kan. Kemudian tiupan kali yang kedua yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam konteks ayat ni ialah untuk menghidupkan semula. Jadi maknanya yang pertama tiupan sangkakala itu ada. Yang kedua apa? Yang kedua ialah tiupan sangkakala tu ada 2 kali. Tu benda-benda yang wajib diimani oleh semua orang. Tiupan sangkakala yang pertama tu ialah untuk mematikan semua makhluk, termasuk jin, semua mati tuan-tuan pada waktu tersebut. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ialah untuk menghidupkan semula. So yang pertama tuan-tuan tahu ada tiupan sangkakala itu, ini dalil dia. Kepada orang yang beriman dengan Al-Quran lah. Siapa yang tak beriman dengan Al-Quran, yang bukan orang Islam tu cerita lain lah. Dia orang yang beriman kepada Al-Quran, dia mesti percaya bahawasanya ada tiupan sangkakala dan tiupan sangkakala itu ada 2 kali. Yang tiupan sangkakala yang pertama ialah untuk mematikan semua makhluk. Tiupan sangkakala yang kedua itu ialah untuk menghidupkan semua makhluk yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tu tuan-tuan. Baik, sebenarnya tuan-tuan tiupan sangkakala yang pertama tu sebenarnya antara lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak setiap manusia ni, setiap makhluk ini merasakan kematian itu. Merasakan kematian itu tuan-tuan. Dia nak semua orang rasa bukan siapa-siapa yang kebetulan hidup di akhir zaman, tak payah pergi je kumpul dekat padang mahsyar, tak payah mati, tak. Allah Taala nak semua makhluk merasakan kematian. Sebab apa tahu? Sebab selepas daripada itu tak ada lagi kematian. Tak ada lagi kematian. Kalau dalam sebuah hadis yang sahih, yang mana kematian itu diumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti seekor kambing tahu. Lepas tu disembelih kambing itu, maka kambing itu pun mati. Maknanya itulah dia kematian. Kambing itu adalah simbol kepada kematian itu, maka tiadalah lagi kematian daripada selepas itu tuan-tuan. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak semua manusia ini merasakan kematian itu. Ini juga merupakan dalil bahawasanya semua manusia itu dikumpul di satu tempat, dan tempat tersebut ini dalam dalil yang lain menceritakan tempat tersebut kita panggil sebagai mahsyar lah. Tempat tersebut kita panggil sebagai mahsyar. Tapi pengumpulan manusia di satu tempat yang sama itu juga inilah yang merupakan dalil kepada perkara tersebut. Dan tempat tersebut yang kita namakan sebagai mahsyar. Selain daripada itu apa tuan? Selain daripada itu tentulah adanya hari kebangkitan. Jadi kalau pada siapa yang tak percaya pada hari kiamat, macam sebahagian daripada agama-agama yang tertentu mengatakan ada reincarnation, hidup balik di atas dunia. Siapa yang dulu buat jahat nanti dia dikembalikan sebagai haiwan ke, sebagai benda-benda yang hina ke. Siapa yang buat baik nanti dia akan dibangkitkan sebagai raja dan sebagainya. Itu adalah satu pandangan yang bagi kita orang Islam adalah satu pandangan yang sangat mengarut tuan-tuan. Sebab apa? Maknanya semua orang boleh buat jahat lah. Semua orang boleh buat jahat. Sebab apa tahu? Sebab kalau ditanya dengan mak dia ke, bapak dia ke, adik-beradik dia kan, dulu kau apa? Dia tak ingat. Dia tak ingat. Siapa-siapa pun dia tak akan ingat apa yang dia dalam kehidupan sebelum tu dia jadi apa. Jadi di mana seksa dia? Di manakah kesengsaraan dia? Dia tak tahu tuan-tuan. Di manakah kebahagiaan? Jadi semua orang boleh buat jahat dengan orang lain. Itu kita nak bincang sangat-sangat pun itu pandangan mereka kan. Jadi
Mereka pilih untuk tidak menjadi orang yang beriman, mereka pilih untuk jadi orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa yang kita nak katakan. Dan hidayah tu tuan-tuan adalah dari Allah Azza wa Jalla kan. Jadi kita ni bersyukurlah bahawasanya kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang Islam. Bersyukur banyak-banyak. Itu perkara pertama yang kita kena syukur. Perkara kedua, kena syukur apa? Kena syukur sebab selepas kita jadi orang Islam, adanya pengampunan. Saya selalu sebut pada pelajar-pelajar saya tuan-tuan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tahu? Sebab adanya pengampunan, adanya taubat. Yang kalau tuan-tuan nak tahu, kalau umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, bila mereka melakukan satu kesalahan yang besar, maka mereka diwajibkan untuk membunuh diri. Itu diceritakan juga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tuan-tuan. Sesiapa yang ragu dengan hari kebangkitan, maka dia telah kufur dengan Al-Quran lah. Kita orang Islam ni tuan, yang percaya dengan Al-Quran, kalau kita ragu dengan hari kiamat, maka kita telah kufur dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan, percaya kepada Al-Quran merupakan salah satu daripada rukun Islam. So kalau kita kufur dengan satu ayat je pun daripada Al-Quran, maka kita tidaklah lagi menjadi orang yang diiktiraf sebagai orang Islam tu maksud dia. So dalam ayat ni tuan-tuan, sebenarnya Allah mengisyaratkan bahawa amat mudah bagi Allah untuk menghidupkan sekalian makhluk tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Wahid apa tu? Sayhatan wahidatan kan? Tiupan sekali ataupun sekali tiupan. Jadi antara lain Allah Taala nak mengisyaratkan kepada manusia betapa mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala ni nak menghidupkan semula manusia ni tuan-tuan. Sekali je tiupan kan, bukannya nak kena buat apa tu, bukannya lebih daripada itulah sekali tuan-tuan. Tiupan tu sekali saja, nak menunjukkan betapa mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala itu nak melaksanakan sesuatu perintah dia. Kalau kehendak dia, dia akan lakukan dengan perkara mudah. Kan tuan-tuan pernah kalau kita baca dalam surah Yasin pun ada kan kun. Kalau Allah Taala kata kun, fayakun. Kun jadilah olehmu, fayakun, maka jadilah ia. Begitulah mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak melaksanakan sesuatu perintah tuan-tuan. Jadi kalau manusia ni sekadar nak hidupkan dia cuma dengan sekali tiupan saja. Jadi kalau ada sesiapa yang ragu dengan hari kebangkitan ni, bolehkah kita ni hidupkan semula? Kita ni dah mati, dah jadi tulang belulang, dah hancur dimakan ulat, macam mana kita nak hidup semula? Jadi ni Allah Taala nak bagi tahu, alah nak hidupkan korang mudah je. Sekali tiupan aja habis semua korang hidup balik. Lebih susah untuk buat sesuatu yang sebelum ada. Kan tuan-tuan pernah belajar dulu, kita belajar tauhid kan, sebelum kita ni ada tentulah lebih susah untuk diadakan. Apatah lagi kalau kita pernah ada kemudian dibuat semula, kan lebih mudah berbanding dengan sebelum tu yang langsung kita tak ada. Jadi apalah susahnya tuan-tuan, daripada tak ada pun Allah Taala boleh jadikan kita, boleh adakan kita dan sebagainya kan. Apatah lagi dulu kita pernah ada, nak diadakan semula senang sangat. Tuan-tuan, mudah saja bagi Allah. Kat sini isyaratnya ialah dengan sekali tiupan saja. Dengan sekali tiupan saja, manusia semua dihidupkan, tak perlu perkara-perkara yang lebih daripada itu. Cuma sekali-sekali teriakannya, sayhatan wahidatan, untuk kembalikan manusia kepada sekalian manusia yang telah mati sejak Nabi Adam. Tuan-tuan tahu tak? Sejak Nabi Adam ialah manusia yang pertama dengan Siti Hawa alaihi wasallam. Mereka semua telah pun wafat tuan-tuan, mereka semua telah pun dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada zaman Nabi Adam tu tuan-tuan, sampailah hari terakhir, hari kiamat tersebut, maka manusia yang pernah mati sebelum tu tuan-tuan, manusia yang pernah mati sebelum itu dan manusia yang hidup pada hari tersebut pun akan dimatikan dan dibangkitkan semula kan. Jadi semua manusia yang hidup pada zaman Nabi Adam sampailah pada hari terakhir sebelum hari kiamat tu tuan-tuan, maka manusia itu semua yang telah dimatikan oleh Allah sebelum tu semua dibangkitkan semula. Jadi saya nak sebut jumlah dia. Berapa ramai tuan-tuan jumlah. Hari ni yang masih hidup pun kalau tuan-tuan tengok statistik berbilion tak. China saja, negeri China saja penduduk dia bilion tuan-tuan. India pun bilion tau, bilion. Bilion ni tahu tak bilion? Bilion ni 1000 juta kan, 1000 juta 1000 juta. Kita ni baru apa je 30 juta lebih kan, 35 juta kan. Indonesia pun jauh lebih ramai daripada kita tuan-tuan. Jauh lebih ramai, ada beratus juta di Indonesia tuan-tuan. Jadi nyawa yang hidup hari ini pun dah berbilion-bilion tuan-tuan. Jadi apatah lagi kalau dikumpul sejak Nabi Adam sampailah di hujung nanti, di akhir hari kiamat nanti tuan-tuan, tentulah berbilion-bilion. Tengok betapa mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak hidupkan mereka semula tuan-tuan. Dengan sekali tiupan bangkit semua berbilion-bilion manusia tu tuan-tuan. Berbilion-bilion manusia itu bangkit.
dengan sekali tiupan, dengan sekali panggilan. So betapa berkuasanya Allah tu, betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna dan maha bijaksana tu tuan-tuan. Sempurna ciptaan dia, sempurna perancangan dia tuan-tuan, bijaksana dan sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala nak mengisyaratkan perkara tersebutlah. Tapi sesiapa yang nak ambil pelajaran lah tuan-tuan. Semua manusia akan dikumpulkan, seorang pun tak ada yang tertinggal. Sejak Nabi Adam sampailah orang yang terakhir tuan-tuan. Tiada siapa pun dapat menolong pula waktu tu. Tak ada seorang pun dapat bersembunyi. Yang tu yang kelakar tuan-tuan. Berbilion-bilion manusia ni tuan-tuan. Kita tak boleh nak bersembunyi di mana pun tuan-tuan. Tuan-tuan dulu ingat tak masa duduk asrama kan? Kalau ada prep malam-malam ke, kalau waktu solat ke apa-apa, ada yang nakal-nakal tu pergi sembunyi lah, bawah katil lah, belakang almari lah, pergi menyorok di mana-mana sebab malas nak pergi prep, malas nak pergi solat berjemaah kan, contohnya lah. Tuan-tuan Jadi waktu tu tak ada tuan-tuan. Waktu tu tuan-tuan tak boleh nak bersembunyi, tak boleh nak berselindung pada sesiapa pun. Siapa pun tak boleh nak tolong kita tuan-tuan. Walaupun semasa hidup di dunia dulu, dia merupakan seorang yang sangat kuat, berpengaruh dan sebagainya tuan-tuan, yang mungkin memiliki beribu tentera yang sanggup mati untuk dia. Kan ada kerajaan-kerajaan tertentu yang tentera dia sanggup mati untuk mempertahankan ketua negara tersebut. Itu kalau di dunia tuan-tuan. Di hari kiamat nanti tak ada siapa pun yang sanggup mempertahankan kita sebab masing-masing semua tu sibuk dengan urusan diri sendiri. Semua manusia berbondong-bondong menghadirkan diri di hadapan Allah yang Maha Berkuasa. Semua manusia ni tuan-tuan, kita berkumpul di satu tempat dan kita dengan satu tujuan, iaitu berkumpul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kemudian Allah pada hari tersebut tuan-tuan, semua orang takut tuan-tuan. Sebab apa tahu? Pada hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ni dimenzahirkan kemurkaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni dia tak zahirkan kemurkaan dia tuan-tuan. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tu zahirkan kemurkaan dia, siapa yang buat salah Allah Taala akan balas. Saya ingat kita ni tak tahulah jadi apa tuan-tuan. Mungkin semua kita ni dah jadi abu ke tak tahulah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu sabur, dia maha sabar tuan-tuan. So dibiarkan je orang buat macam-macam, dibiarkan je. Jadi pada hari itu tuan-tuan, siapa yang antara orang yang paling takut tuan-tuan? Semua takut, tapi yang paling takut sekali antara orang-orang ataupun antara manusia yang paling takut sekali orang yang sombong. Orang yang sombong kat atas dunia ni tuan-tuan, hari tu dia memang cukup takut. Antara orang yang paling takut pada hari tersebut ialah orang yang sombong. Sebab apa? Kalau mengikut daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tuan-tuan, orang yang sombong kat atas dunia tu pada hari tersebut dia menjadi sangat kecil macam semut tuan-tuan. Dia orang ramai dia kecil tuan-tuan, orang semua besar dia kecil. Punyalah takutnya dan dia dipijak-pijak orang tuan-tuan. Dia paling takut dipijak orang. Dia muka macam orang jugalah, rupa macam orang, tapi dia jadi kecil tuan-tuan. Kalau nak lemas pun lemah dalam keadaan dia yang kecil itulah. Kalau nak sombong dalam masa yang sama lakukan kesalahan lain kan. Jadi kan ada orang yang jalan pakai muka, ada orang yang berenang di lautan peluh dan sebagainya kan. Jadi dalam keadaan kecil dia itulah, dan dia dalam macam tu kan dipijak-pijak orang. Jadi orang sombong yang merasa amat takut pada hari tersebut. Sebab apa tahu? Sebab sifat sombong ni sifat Allah. Betul kan? Sifat sombong ni sebenarnya ialah sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tahu, dia cuba nak mencuri sifat Allah tu tuan-tuan. Dia cuba nak merampas sifat Allah tu. Boleh ke mereka rampas? Kat sana tak boleh. Kat atas dunia mungkin boleh cuba untuk merampas sifat Allah. Allah bagi dia muka lah. Allah bagi dia istidraj kan. Allah bagi dia can. Jadi pada hari tersebut mereka ini adalah orang yang antara orang yang paling takut tuan-tuan. Orang yang paling takut. Jadi bukan mereka saja tuan-tuan. Orang-orang yang cuba mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut apa tahu? Kalau atas dunia dulu mungkin Allah Taala bagi kemuliaan kat dia. Kemuliaan tu Allah bagi sedikit kemuliaan, ujian sebenarnya tu ujian dari sudut kemuliaan, ujian dari sudut pangkat ataupun harta ataupun ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat ustaz-ustaz terlepas. Ustaz-ustaz ni lah sebenarnya yang jadi masalah besar nanti. Sebab apa? Nanti antara mereka akan ditanya, orang yang dapat harta, orang yang dapat kemuliaan, orang yang dapat ilmu. Jadi orang yang dapat ilmu ni tahu ustaz lah, ustaz. Ini memang confirm ustaz kena. Jadi mereka ditanya, ustaz-ustaz ni akan ditanya tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka dari sudut ilmu pengetahuan. Apa kau buat dengan ilmu tu? Jadi mereka ni akan ditanyalah, termasuklah yang depan tuan-tuan ni, yang tuan-tuan tengah tengok muka dia ni.
dia akan ditanya apa nikmat, apa yang kau buat dengan nikmat yang telah diberikan kepada kau. Itulah lebih kurang soalan ni kan. Jadi kita ustaz-ustaz ni pun cakap, oh tak, aku ada ilmu dulu, aku cuba membantu manusia untuk memperkenalkan manusia kepada Allah, kepada kau, memberi mereka faham akan Al-Quran dan hadis-hadis kan. Jadi masa tu tuan-tuan, orang macam saya ni Allah Ta'ala akan kata apa? Pembohong itu. Kadzabta, bohong. Dulu kau nak apa? Dulu kau nak orang semua puji kau pandai kan? Okey, dia kata kau telah pun dapat. Kau dapat apa yang kau nak. Kau nak kemuliaan kan? Kau dapat. Kau nak duit. Okey, dapat dulu kan? Jadi sekarang ni bukan untuk aku, kata Allah Ta'ala. Jadi orang macam saya ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan heret pakai muka tuan-tuan, akan lemparkan masuk dalam neraka jahanam. Tuan-tuan ingat senang ke jadi ustaz? Jangan main-main tuan-tuan ni. Yang dekat dalam ni, yang paling susah sekali nak jaga ni, yang belah kiri kita ni, belah kiri paling susah sekali nak jaga tuan-tuan tahu. Jadi orang macam saya ni besok Allah Ta'ala akan tanyalah. Dan kalau anda kata tak ada keikhlasan dalam hati saya, Allah akan seret saya pakai muka tuan-tuan masuk dalam neraka jahanam. Tuan-tuan ingat senang ke jadi ustaz? So tuan-tuan, pada hari itu Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia adalah Tuhan yang maha adil tuan-tuan. Dan dia tahu apa yang ada dekat dalam hati kita tuan-tuan. Dan ada orang yang diberi kuasa dengan pangkat dan harta benda, ada di kalangan mereka tu yang rasa kadang-kadang diri dan macam jadi Tuhan pula tuan-tuan. Sebab apa perintah dia, apa kehendak dia, semua pembantu-pembantu dia akan uruskan sampai mereka merendah-rendahkan orang lain. Kalau macam ustaz ni direndahkan ustaz lain. Tengok ustaz tu mengajar kan, alah ustaz ni belajar setakat manalah sangat. Tengok pula dia punya jawatan-jawatan ataupun gelaran-gelaran dalam pengajian. Tengok Senawi 4 je gitu. Dia ni apa je diploma je. Kalau orang yang lebih tinggi PhD pula ambil, ni tak ada ambil, master pun tak ada. Orang yang ada PhD pula kutuk pula orang ada master. Tapi bukan semua, tak ramai pun yang macam tu. Tapi kalau macam tu keadaan dia, maka orang ni nanti akan diadili oleh Allah. Mereka merendah-rendahkan manusia lain tuan-tuan. Hari ini mereka hanya akan diadili oleh satu-satunya hakim yang maha berkuasa, maha mengetahui, iaitu Allah yang maha adil tuan-tuan. So orang-orang ni tuan-tuan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr kan. Wa idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Awal ni apabila manusia ni wa idza mabtalahu rabbuhu, apabila mereka diuji oleh Tuhan mereka, fa akramahu wa na'amahu, muliakan dia, fa akramahu wa na'amahu, dan beri nikmat kepada dia, wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Mereka akan kata, oh Tuhan telah memuliakan aku. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan doakan saya tuan-tuan, mudah-mudahan saya ikhlaslah memberi sedikit pelajaran pada tuan-tuan dengan sikit-sikit pengetahuan yang saya ada. Tak ada banyak pun, sikit-sikit. So ada sikit, ajarlah sikit. Kalau ada banyak, ajarlah banyak. Tapi kalau tak ikhlas tuan-tuan, nanti dengan muka saya Allah Ta'ala ambil masuk dalam neraka. Wal-i'azubillah. So Allah Ta'ala kata di akhir, ladaina muhtarun. Semua kamu akan dikumpulkan di hadapan kami. Kata Allah SWT, kamu semua akan hadir di hadapan kami. Kata Allah, di sisi kami, di hadapan kami. Kamu semua akan dihadirkan. So dalam tuan-tuan, saya ikut cerita banyak, susah pula hati saya. Okay, jom. Cerita pasal ayat-ayat macam ni kan. Okay. In kanat illa sayhatan wahidatan. Dia sebenarnya tuan-tuan, sikit lagi. Dia sebenarnya kalau cerita ayat-ayat itu tentang tuan-tuan, saya senang hati. Tapi kalau cerita pasal ustaz-ustaz ni, bila kena tentang kita tu, kita jadi huru-hara sikit tuan-tuan ni. Jadi dah kita balik dekat ayat kita secara teknikal. In kanat illa sayhatan wahidatan. Tuan-tuan dah apa ni ke belum? Dah share ke belum? Tuan-tuan tolong share tuan-tuan please. Tolong saya share di FB masing-masing tolong share. Okay. In kanat illa sayhatan wahidatan. Tidaklah ia melainkan satu pekikan sekali saja. So kalimat yang pertama nanti kita terjemah sekali, kemudian kita tengok teknikal. Tidak lain ia melainkan satu pekikan yang sekali pekikan saja. Tidak lain ia merupakan sekali pekikan saja, maka mereka semua pun berkumpul di hadapan kami, mereka dihadirkan. Itu maksudnya. Okay, kalimat yang pertama in tuan-tuan. In maknanya tidaklah kan. So ini merupakan kalimat haraf. Dia merupakan haraf nafi. Tidaklah ataupun tidak lain. Haraf nafi. So tuan-tuan tahu kan dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Isim, fa'il, haraf ataupun nama perbuatan sendi. So inilah kalimat sendi. Kalau sendi tuan-tuan kena tahu gelaran dan fungsi dia. So ini tidak lain ataupun tidaklah, dia merupakan kelompok haraf nafi.
Fungsi dia apa? Kerja dia apa? Kerja dia menafikan kalimat selepas dia. Kanat setelah adalah ia. Kanat ni tuan-tuan, dia merupakan salah satu dari 2 kalimat istimewa dalam Al-Quran. Cuma kalau kalimat kanat ni saya nak jelaskan, contoh dia tak berapa solid tuan-tuan tahu. Contoh dia tak berapa solid, nanti tuan-tuan susah sikit nak faham. Kita kena ambil dia punya ketua dia. Ketua dia bukan kanat. Ketua dia kana. So dia ada 2 kalimat istimewa dalam Al-Quran. Yang pertama kana, yang kedua ialah inna. Kana dengan inna. Setiap kali tuan-tuan jumpa kana dengan inna ni, dia mesti nak subjek dan khabar. Tapi hari ni saya tak jelaskan tahu, saya cuma nak bagi mukadimah je lah. So maknanya kanat yang kita jumpa ni, dia termasuk dalam kelompok adik-beradik kana. Abang dia kana, abang sulung, kakak sulung dia kana. Dia ni kanat ni ialah sub dia. So nanti kita jumpa kana nanti, dan contoh dia solid, saya jelaskan nanti tuan-tuan lebih mudah faham. Kat sini dia ada nakis-nakis dia ada pengurangan-pengurangan dia. Kat dalam tu khabar dia tuan-tuan tak nampak nanti, dia punya isim dia ataupun subjek dia tuan-tuan tak nampak, nanti tuan-tuan akan ada problem. Tuan-tuan kena belajar keseluruhan, jadi baru kita boleh belajar yang shortcut-shortcut. Kalau belajar shortcut dulu, sedangkan pelajaran penuh tuan-tuan tak dijelaskan, nanti tuan-tuan jadi confused. So tuan-tuan dengar dulu, nanti kita jumpa contoh solid, nanti saya jelaskan semula. Okay, kanat sini fi'il madi tuan-tuan. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah she ataupun hiya. Hiya tu rujuk pada siapa? Hiya tu rujuk kepada sayhatan ni, sayhatan wahidatan. Okey. Ini merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il madi. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia ataupun she. Macam ni kita tahu she bukan he, sebab ada p dalam kurungan. Ni tuan-tuan tengok masa tuan-tuan belajar pada peringkat yang pertama, saya akan jelaskan pada tuan-tuan. Kalau isim dan fi'il ni kan tuan-tuan belajar peringkat pertama kan, saya selalu sebut peringkat pertama kan. Jadi dalam peringkat yang pertama saya jelaskan dalam Quran ada 3 jenis kalimat ini saja, nama, perbuatan dan sendi. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat nama dan perbuatan dengan tanda-tanda yang telah saya jelaskan, tuan-tuan pindahkanlah ke diagram yang kedua. Macam tu Ini untuk nama dan perbuatan, isim dan fi'il. Jadi dalam kalimat isim dan fi'il, tuan-tuan kena tahu 3 maklumat penting. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu jantina dia, jumlah dia dan ganti nama. Tujuan tuan-tuan tahu semua ni ialah untuk tuan-tuan tahu apalah ganti nama diri sebenar yang terdapat dalam kalimat tersebut. Kanat itu tuan-tuan, jantina kalimat tu muannas. Muannas. Macam mana kita tahu muannas? Nak tahu tanda dia, tengok dalam kita punya terjemahan tu, sama ada P dalam kurungan ataupun dalam kalimat Arab tu ada ta marbutah. Kalau tuan-tuan tengok kalimat kanat ni, bila tuan-tuan jumpa kalimat kanat ni, tuan-tuan tahu dia fi'il dan tuan-tuan tahu dia fi'il madi. Sebab hanya fi'il saja yang ada ganti nama diri yang kita letak dalam terjemahan. Itu teknik yang kita gunakan. Dan tuan-tuan tahu ni fi'il dan tuan-tuan tahu ni fi'il madi, past tense. Sebab apa? Sebab ada perkataan telah. Bila kita pindah diagram yang kedua, tuan-tuan tahu, Ustaz, ganti nama ini kalimat perempuan, kalimat muannas. Macam mana tahu? Sebabnya di hujung tu ada p. Bila hujung ada p ni, maka kalimat ini ialah kalimat muannas. Katalah tuan-tuan jumpa dia telah berjalan contohnya kan, dalam tu ada dalam terjemahan tu ada p, yang maknanya dia tu she, dia tu refer kepada muannas tu maksud dia. Mungkin refer kepada Fatimah yang berjalan ke apa ke macam tu. Jadi sama dalam konteks ayat ni tuan-tuan, ini ialah kalimat muannas, ia ni dia rujuk kepada muannas. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris she lah, she bukan he, bukan him, her ataupun she kan. Sebab apa? Sebab ada p dalam kurungan. Ni tuan-tuan telah diajar pada peringkat yang pertama pengajian tuan-tuan. Sebab kalau nak tengok jantina kalimat tu, dia ada p ataupun ta marbutah. Ni untuk kalimat fi'il, ini ialah untuk kalimat isim. So kalau ada p dalam kurungan, maka dia merupakan kalimat muannas, tu maksudnya. So kalau kalau begitu, ganti nama diri yang ada kat dalam ni ialah she lah. So she tu rujuk pada siapa? Dia kena rujuk kepada she jugalah. Fatimah ke Azizah kan. Jadi inilah dia. Dia rujuk kepada sayhatan ni. Sayhah ni. Kenapa Ustaz kata sayhah? Ini juga kalimat muannas. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Walaupun contoh kanat ni tak apa sesuai, tapi secara umum dia insya-Allah saya cuba fahamkan dengan tuan-tuan. Katalah tuan-tuan jumpa kalimat Ali and Fatimah were walking, then she left. Ali and Fatimah were walking. Ali dengan Fatimah dia berjalan. Then she left. She left, dia pergi. Jadi she left tu kalimat perbuatan tau, she left, dia pergi. Jadi dalam she left tu, dalam tu ada she, bukan he left tau, she left. Jadi bila kita tanya apa ganti nama diri dalam she left tu? She lah Ustaz. Dalam bahasa Arab zahabat. Zahabat. Ta tu mati, zahabat. Jadi kalau zahabat tu terjemahan dia pergi. Dalam kurungan ada p. Jadi tuan-tuan akan tahu Ustaz, zahabat ni dalam ni she Ustaz. Yang left ni she.
Jadi bila saya tanya, okey, dalam konteks contoh saya tu, she left. She tu rujuk pada siapa? Tadi tuan-tuan dengar, Ali and Fatimah were walking, then she left. Jadi kalau saya kata yang pergi tu ialah Ali, tuan-tuan boleh terima tak? Tentu tak boleh kan, sebab she left. Tuan-tuan kena refer dia kepada someone yang she juga di dalam Fatimah lah yang ada she. Jantinanya muannas, jumlahnya mufrad, satu, ganti nama diri yang ketiga. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah dalam kalimah Fatimah tu ialah she. Jadi bila tuan-tuan nampak she left, tuan-tuan automatically akan tahu dia rujuk kepada Fatimah. Sama macam kalau tuan-tuan tengok Ali and Fatimah were walking, then he left. He bukan she, he left. Jadi saya tanya, he left, dalam tu ada apa? Ada he. Him kan? Him ataupun he kan? Okey, sekarang ni, he left ni, siapa yang left ni? Tuan-tuan tentu akan kata, Ustaz, dan he left Ustaz. Jadi kalau he left, tentulah rujuk kepada Ali. Takkan rujuk pada Fatimah. Kalau rujuk pada Fatimah, kena she left lah Ustaz. Itu maksud dia. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Jadi sama dalam konteks itu, kanat setelah adalah ia. Ia tu she. Jadi she tu rujuk pada siapa? She tu rujuk kepada saihah tu. Kenapa awak kata saihah? Macam mana awak tahu saihah? Sebab saihah itu ada tanda muannas di situ. Tengok ni. Saihatan ni tuan-tuan ada tanda muannas dalam kalimat ni. Mana tanda muannas dia? Tanda muannas ni ta marbutah dekat ujung. Tuan-tuan ingat tak tadi saya kata dalam pelajaran peringkat yang pertama tuan-tuan telah dijelaskan. Untuk tahu jantina sama ada pi dalam kurungan ataupun ta marbutah di ujung. Pi dalam kurungan ni untuk fi'il, ta marbutah ini untuk kalimat isim. Jadi saihah ini tuan-tuan, dia merupakan kalimat isim. Jadi tanda muannas dalam kalimat ini ialah ni ta marbutah. Sebab dia isim. Ini fi'il. Tanda muannas dalam kalimat ini ialah pi dalam kurungan. Nanti kita jumpa kana, saya akan jelaskan sekali lagi tuan-tuan. Ni sekadar nak bagi tahu tuan-tuan, kalau jumpa fi'il, kalau she kena refer kepada she. Kalau he kena refer kepada he, itu maksud dia. Okay, kalimat berikutnya ialah illa. Illa ni melainkan dia ialah kalimat haraf, kita panggil dia haraf haraf istifna. Ini tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang kedua. Ya, peringkat yang kedua, kalau tuan-tuan jumpa haraf pengecualian, tuan-tuan, istifna kita panggil. Illa ni haraf pengecualian. So fungsi dia apa? Fungsi dia mengecualikan kalimat selepas itu. Tidak lain kecuali satu pekikan yang keras. Itu maksud dia. Kemudian saihatan tuan-tuan. Saihatan ni merupakan kalimat, dia merupakan kalimat isim. Tanda isim di mana? Tanda isim dia ialah ni tanwin ni. Tanwin ini merupakan tanda isim. Tuan-tuan kalau belajar pada peringkat yang pertama, tuan-tuan akan dijelaskan. Masa saya kami perkenalkan pada tuan-tuan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat saja. Okey, kalau jumpa kalimat isim, tanda yang pertama alif lam dipangkal. Kalau tak ada alif lam yang dipangkal, mungkin ada tanwin di hujung. Ni yang terdapat dekat dalam saihatan ini. Nampak? Ada tanwin di hujung kan? Maka inilah tanda yang menunjukkan kalimat ini merupakan sini ni. Inilah tanda yang menunjukkan kalimat ini ialah kalimat isim. Ada tanwin di hujung. Okey, pada peringkat yang kedua tuan-tuan akan diajar ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Ini isim biasa. Sebab apa isim biasa? Sebab ujungnya boleh berubah baris. Dia boleh kita baca saihatan, mungkin dalam ayat lain tuan-tuan akan baca saihatun. Kalau di tempat lain tuan-tuan mungkin baca saihatin. Boleh dibaca dengan 3 jenis kan? Ini tuan-tuan akan diajar pada peringkat yang kedua. Bila tuan-tuan jumpa kalimat isim, saihatan kan isim tadi kan? Jadi soalan yang ditanya pada tuan-tuan, saihatan tu merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? So jawapannya di isim biasa. Kenapa isim biasa? Sebab jenis hujung boleh berubah baris. Boleh dibaca saihatun, boleh dibaca saihatan, boleh dibaca dengan saihatin. Tapi kita baca apa kat situ? Saihatan Ustaz. Jadi peringkat yang ketiga baru tuan-tuan akan dijelaskan kenapa baca saihatan kat situ. Kita pergi peringkat yang ketiga. Okey. Sekarang ni isim yang ada gelaran dan fungsi yang kita gelarkan di masa peringkat yang kedua tadi. Pada peringkat yang ketiga kita tak panggil dah isim yang ada gelaran dan fungsi dah, kita tukar nama dia isim yang kebal. Sama saja. Isim yang mabni, isim yang kebal. Sebab apa? Sebab jenis kalimat tu tak boleh ubah baris, apa pun tak boleh ubah. Allazi mana tuan-tuan boleh tukar jadi allazu. Kan itu isim mausul kan. Kalau macam isim ganti nama diri, isim dhamir kan. Anta, tuan-tuan jumpa kalimat anta. Tuan-tuan mana jumpa tempat lain antu? Mana anta tak boleh tukar jadi antu, tuan-tuan. So itu kalimat tu kalimat yang kebal. Jadi kalimat yang tidak kebal dia dekat sinilah. Kalimat yang kita panggil di kalimat mu'rab. Jadi kalimat saihah tu tuan-tuan boleh baca saihatun, tuan-tuan boleh baca saihatan, tuan-tuan boleh baca saihatin. Nampak di bawah kan? Jadi kat situ kita baca apa dalam ayat tu? Saihatan. Kan? Illa saihatan kan? Saihatan kita baca kan? Okey, maknanya kalau saihatan kalimat tu sedang berpangkat mansub. Sedang berpangkat mansub. Apa makna pangkat nanti kita jelaskan kemudian. Okey, macam mana awak tahu dia pangkat mansub? Sebab tanda celik dekat bahu dia ialah
baris atas. Tu kita nak tahu macam sarjan, tanda dia ada 3 calit. Jadi tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat mansub ialah baris dia ialah baris atas. Itu beza antara baris dengan pangkat. So tuan-tuan, dia fathah di ujung. Inilah tanda-tanda mansub yang ada dekat dalam kalimat sahihatan itu ialah fathah di ujung. Dia bukan pakai ya, dia bukan pakai kasrah, dia bukan pakai alif, dia pakai fathah di ujung. Okey, apa penyebab pula tuan-tuan? Penyebab dia ialah dia mustathna, nombor 9 nampak ni. Yang dikecualikan. Kan sebelum tu ada ila kan. Ila tu haraf istisna. Jadi kalimat yang dikecualikan tu ialah mustathna. Tapi tuan-tuan, itu ada 2 jawapan tuan-tuan. Ada dua jawapan. Itu juga merupakan khabar dia merupakan khabar kepada kana. Ni yang lebih tepat sebenarnya, nombor 1. Dia khabar kana. Khabar kana dapat pangkat mansub. Sebab tu saya kata, yang ni saya jelaskan kemudian. Sebab kana yang tuan-tuan jumpa tu, kanats kan. Dia adik-beradik. Jadi susah nak jelaskan. Jadi nanti kita jumpa kana baru saya jelaskan tentang perkara ni. Agak tricky sikit benda tu, tapi tak susah mana. Cuma contoh hari ni tidak berapa tepat untuk saya jelaskan pada tuan-tuan perkara tersebut. Nanti dapat contoh yang lebih baik saya jelaskan. Okey. Sahihatan wahidatan ni 2 isim berpasangan, dia pasangan zat dan sifat. Dia ada dekat sini tuan-tuan, peringkat yang ketiga kita jelaskan. Dia ni tadi saya jelaskan, isim ada 2 jenis, isim yang kebal yang boleh berubah baris kan. Dia dulu bukan, dia merupakan kat sini. Dia merupakan at-tawabi' dan dia merupakan nombor 1 ni sifat. So sifat akan follow baris zat dia. Jadi sahihatan wahidatan ini kan, ini sifat kepada sahihatan. Sebab tu kalau sifat dia follow saja. Kalau ni muannas, wahidatan pun muannas juga. Tuan-tuan pernah dengar perkataan wahid kan, wahid satu. Tak ada wahidah pun. Tapi kat sini kenapa baca wahidah? Sebab dalam konteks ini dia merupakan kalimat sifat, sifat kena follow baris zat dia. Jadi kalau zat dia ada ta marbutah, maka wahid ni kena baca wahidah. Nampak? Jadi nanti kita jelaskan kemudian tentang zat sifat. Kita ada jelaskan sebelum ni tau. Tapi hari ni kita tak fokus kepada perkara tersebut. Jadi kita tak adalah bincang panjang tentang perkara itu. Sebab tu tuan-tuan kena selalu ikut program kita. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih mudah, join kelas kita tuan-tuan. Kita akan ajar tuan-tuan dengan sistematik dan dan berjadual. Tuan-tuan akan faham daripada zero sampai tuan-tuan faham semua perkara. So ni kalimat isim sebab tandanya tanwin. Fa maka kalimat haraf, dia haraf penyambung cerita. Idza apabila, ni kalimat isim, dia isim zaraf. Hum mereka, isim ganti nama diri. Jami'un kalimat isim biasa. Tanda dia tanwin. Ladaina ada 2 kalimat. Yang pertama ladai, yang kedua na. Ladai ni di hadapan ni merupakan isim zaraf juga. Tapi ni zaraf ada 2 jenis, zaraf masa dan zaraf tempat. Ni ialah zaraf tempat, nanti kita bahaskan kemudian. Na kami, ini merupakan kalimat isim ganti nama diri. Muhdaruna, ini juga merupakan kalimat isim, dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' dia waw. Kenapa pakai waw Ustaz? Sebab dia jamak muzakkar salim. So hari ini kita tak fokus tentang perkara-perkara tersebut, kita lebih fokus kepada perkara yang lain di awal tadi. So seperti mana yang saya janjikan, nanti insya-Allah lah kalau kita jumpa kana, saya akan jelaskan semula perkara tersebut. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Tolong share, tolong saya share, dan tolong doakan saya supaya mudah-mudahan saya ikhlas mengajar dan tuan-tuan ikhlas untuk menerima pengajian daripada saya dan ustaz-ustaz lain, insya-Allah. So terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.